Sekarang buka muka surat 46. Okey, mari kita tengok 3.3 iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara apabila perlembagaan persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. Jadi, institusi beraja ini terdiri daripada institusi majlis raja-raja, institusi beraja di negeri-negeri dan institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Okey, mari kita tengok institusi yang di-Pertuan Agong iaitu jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 iaitu yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Seiring dengan kewujudan jawatan yang di-Pertuan Agong, turut diperkenalkan jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey, gambar rajah iaitu senarai Seri Perdana Baginda yang di-Pertuan Agong yang pertama hinggalah ke-16. Okey ya. Kita tengok yang di-Pertuan Agong, nama Seri Baginda yang di-Pertuan Agong iaitu yang pertama iaitu Negeri Sembilan, Selangor, ketiga Perlis, keempat Terengganu, kelima Kedah, keenam Kelantan, ketujuh Pahang, ke-8 Johor, ke-9 Perak, ke-10 Negeri Sembilan, ke-11 Selangor, ke-12 Perlis, ke-13 Terengganu, ke-14 Kedah, ke-15 Kelantan, ke-16 Pahang. Jadi ini adalah senarai Seri Perdana Baginda yang di-Pertuan Agong yang pertama hingga ke-16. Sumber laman web rasmi Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Okey, ini adalah senarai. Jadi anda tengok QR code-nya senarai dan gambar yang di-Pertuan Agong ada dia punya gambar-gambarnya. Sekarang buka muka surat 47. Mari kita tengok tentang kedudukan yang di-Pertuan Agong iaitu kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai Ketua Utama Negara yang di-Pertuan Agong menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Okey, kita tengok Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kedudukan yang di-Pertuan Agong iaitu dalam Perkara 32 ini, mari kita belajar bersama. Okey, biar cikgu baca iaitu Perlembagaan Persekutuan bahagian 4 kalau tak salah saya iaitu Persekutuan bab 1 Ketua Utama Negara. Perkara 32 Ketua Utama Negara bagi Persekutuan dan isterinya. 1. Maka hendaklah ada seorang Ketua Utama Negara bagi Persekutuan digelar yang di-Pertuan Agong yang hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan dan yang tidak boleh dikenakan apa-apa jua pun proceeding di dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah bahagian ini. Okey. 2. Isteri yang di-Pertuan Agong digelar Raja Permaisuri Agong hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain di dalam persekutuan selepas yang di-Pertuan Agong. Okey, nombor 3. Yang di-Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh majlis-majlis raja-raja bagi tempoh 5 tahun. Tetapi boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan kepada majlis raja-raja
atau boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja dan hendaklah berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi raja. Jadi ini adalah perkara 32 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kedudukan yang di Pertuan Agong. Sumbernya adalah daripada Lembaga Penyelidikan Undang-Undang 2019 Perlembagaan Persekutuan Petaling Jaya, iaitu International Law Book Series. Okey, kita tengok keutamaan kedudukan dalam persekutuan. 1, yang di Pertuan Agong. 2, Raja Permaisuri Agong. 3, Raja-Raja dan Pemangku Raja. 4, yang dipertua bagi negeri-negeri. 5, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada kerajaan persekutuan. Nombor 6, Perdana Menteri. Nombor 7, Timbalan Perdana Menteri. Jadi ini adalah keutamaan kedudukan di dalam persekutuan, iaitu 1, yang di Pertuan Agong. 2, Raja Permaisuri Agong. 3, Raja-Raja dan Pemangku Raja. 4, yang dipertua bagi negeri-negeri. 5, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada kerajaan persekutuan. 6, Perdana Menteri. 7, Timbalan Perdana Menteri. Okey, kita tengok iaitu di sebelah kanan, iaitu negara melakar sejarah apabila Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah ditabal yang di Pertuan Agong yang kelima dalam tahun 1970-75 yang di Pertuan Agong. Sekali lagi, iaitu dalam tahun 2011 hingga 2016. Okey, jadi Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong kelima 21 September 1970 hingga 20 September 1975, dan juga Sri Paduka Baginda Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong iaitu 13 Disember 2011 hingga 12 Disember 2016. Sumbernya adalah daripada Istana Negara. Soalannya, bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong dipilih? Berikan jawapan. Saya rasa tak susah pun. Okey, kita tengok sekarang kebatnya, iaitu bincangkan cara menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Anda sebagai murid-murid, anda sebagai rakyat Malaysia, soalannya, bincangkan cara menunjukkan kesetiaan pada raja dan negara, iaitu bagaimanakah anda boleh menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, ada satu informasi, iaitu institusi beraja merupakan penaung rakyat, melangkaui semua agama, bangsa, budaya dan fahaman politik. Sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggungjawab kita untuk memertabatkan institusi beraja, kerana institusi ini menjadi lambang kedaulatan negara.